Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis sendiri 5.1C pada muka surat 142. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tentukan sama ada rajah-rajah yang diberikan ialah subgraf bagi graf G. Diketahui bahawa subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Untuk rajah pertama, jawapannya adalah subgraf kerana tepi gelung adalah sama. Untuk rajah kedua, jawapannya adalah subgraf kerana kedudukan bagi bucu R adalah sama. Untuk rajah ketiga, jawapannya adalah subgraf kerana kedudukan bagi bucu P, bucu Q dan bucu R adalah sama. Untuk rajah keempat, jawapannya adalah subgraf kerana kedudukan tepi gelung dan juga kedudukan bagi bucu P, bucu Q dan bucu R adalah sama. Untuk rajah 5, jawapannya bukan subgraf kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu Q adalah bukan I4. Untuk rajah 6, jawapannya bukan subgraf kerana tepi gelung adalah salah. Untuk rajah 7, jawapannya bukan subgraf kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu R bukan I2 dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R bukan I3. Untuk rajah 8, jawapannya ialah subgraf kerana tepi gelung dan juga tepi-tepi yang mengaitkan bucu-bucu adalah sama. Untuk rajah 9, jawapannya bukan subgraf kerana kedudukan bucu P dengan bucu Q adalah salah. Untuk rajah 10, jawapannya bukan subgraf kerana kedudukan bucu P, bucu Q dan bucu R adalah salah. Untuk rajah 11, jawapannya adalah subgraf kerana tepi gelung dan pasangan bucu untuk setiap tepi adalah sama. Sebelum kita jawab soalan 2, mari kita lihat nota. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Maka untuk soalan 2, lukis 5 subgraf bagi graf-graf yang diberikan. Untuk soalan ini, terdapat banyak jawapan. Yang paling penting, kita lukis mana-mana bahagian ataupun keseluruhan graf itu tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Jadi, jawapannya adalah seperti di bawah. Ini jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga, jawapan keempat, dan jawapan kelima. Soalan 2B dengan gambar raja yang berlainan tetapi caranya adalah sama. Kita lukis mana-mana bahagian ataupun keseluruhan graf tanpa ubah kedudukan asal bucu dan tepi. Jadi ini adalah jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga, jawapan keempat, dan jawapan kelima. Begitu juga dengan gambar raja untuk C ini. Kita lukis mana-mana bahagian tanpa ubah kedudukan asal bucu dan tepi. Maka ini adalah jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga, jawapan keempat, dan jawapan kelima. Soalan 3. Kenal pasti pokok dan bukan pokok daripada rajah-rajah di bawah. Diketahui bahawa untuk pokok, bilangan tepi akan sama dengan bilangan bucu ditolak 1. Maksudnya, bilangan tepi adalah kurang 1 daripada bilangan bucu. Graf A, didapati terdapat 4 bucu dan 4 tepi. Maka jawapannya bukan pokok. Untuk graf B, terdapat 6 bucu dan 7 tepi. Maka jawapannya bukan pokok. Untuk graf C, terdapat 9 bucu dan 8 tepi. Disebabkan bilangan tepi adalah kurang 1 daripada bilangan bucu, maka jawapannya ya pokok. Untuk graf D, terdapat 4 bucu dan 4 tepi. Oleh itu, jawapannya bukan pokok. Sebelum kita lihat soalan 4, mari kita lihat nota. Pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri di bawah. A, ia adalah graf mudah, iaitu tanpa gelung ataupun tanpa berbilang tepi. B, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. C, bilangan tepi adalah sama dengan bilangan bucu tolak 1. Di mana kalau kita wakilkan bilangan bucu dengan N, maksudnya bilangan tepi adalah sama dengan N tolak 1.
Soalan 4. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Soalan A dengan 7 bucu. Jadi bilangan tepinya adalah sama dengan 7 tolak 1 iaitu 6. Soalan begini ada banyak jenis jawapan. Ini adalah salah satu jawapannya. Mari kita semak jawapan ni. Ia terdapat 7 bucu. Kemudian tepi ada 6. Soalan B, pokok dengan 9 bucu. Maka tepinya akan sama dengan 9 tolak 1 iaitu 8. Ini adalah salah satu jenis jawapannya. Cuba kita semak bilangan bucunya. Ada 9. Dan terdapat 8 tepi. Soalan C. Lukis pokok dengan 5 tepi. Kalau tepinya adalah 5, maksudnya bucunya akan sama dengan tepi tambah 1. 5 tambah 1 iaitu sama dengan 6. Ini salah satu jenis jawapannya. Cuba kita semak, terdapat 6 bucu. Dan juga 5 tepi. Soalan D. Pokok dengan 9 tepi. Oleh itu, bucunya akan sama dengan 9 tambah 1 iaitu 10 bucu. Ini adalah salah satu jawapannya. Dan kita semak, terdapat 10 bucu. Dan juga 9 tepi. Soalan 5. Lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Untuk graf A, terdapat 4 bucu dan terdapat 6 tepi. Dan kita tahu bahawa bilangan tepi adalah bucu tolak 1. Sepatutnya ada 3 tepi sahaja. Maksudnya di sini terlebih 3 tepi. Oleh itu, kita kena buang 3 tepi dalam graf tersebut. Untuk jawapan pertama ini, kita buang tepi ini. Untuk jawapan kedua ini, kita buang 3 tepi ini. Untuk graf B, terdapat 6 bucu dan 11 tepi. Dan bilangan tepi sebenarnya adalah 6 tolak 1 iaitu 5. Di sini terlebih 6 tepi. Maksudnya kita kena buang 6 tepi. Jadi untuk jawapan yang pertama ini, kita buang 6 tepi ini. Untuk jawapan kedua ini, kita buang 6 tepi yang ini. Soalan 6. Raja di sebelah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Soalan A, lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi bila kita rujuk graf tersebut, didapati terdapat 6 bucu dan 9 tepi. Dan kita tahu bahawa bilangan tepi adalah 6 tolak 1, iaitu sepatutnya 5 tepi. Jadi di sini terlebih 4 tepi. Maksudnya kita kena keluarkan ataupun buang 4 tepi. Untuk ini, kita kena keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi, iaitu kita pilih RT, QR, UR dan PT. Maksudnya kita buang tepi-tepi yang kita sebut tadi iaitu RT, QR, UR dan PT. Oleh itu, pokok yang kita dapat adalah seperti di bawah ini. Soalan B, berapakah jumlah pemberat minimum? Maksudnya kita hanya perlu tambahkan semua pemberat iaitu nombor-nombor yang kita nampak dalam pokok tersebut iaitu 24 tambah 20 tambah 32 tambah 18 tambah 30. Jawapannya adalah 124. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.